Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ini adalah majlis yang keempat daripada pembacaan kitab Al-Ilal Al-Kabir lil Imam Al-Hafiz Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan kita akan mulakan dengan bab fi nadh baulil ghulam qabla an yat'am. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fi nadhi baulil ghulam qabla an yat'am. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة هذا إذا لم يطعم. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال شعبة لا يرفعه وهشام الدستوائي حافظ ورواه يحيى القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة فلم يرفعه. Hadis ini berkenaan dengan nadhah yakni renjis, ya. Merenjis air kencing budak laki-laki yang belum makan. Ini adalah salah satu perbincangan panjang dalam fiqh, sama ada budak laki-laki kecil yang belum makan apa-apa, sekiranya kencing dan terkena pakaian, wajib dibasuh ataukah cukup direnjiskan sahaja. Mazhab Syafi'i dalam perkara ini adalah berpandangan cukup direnjis saja. Berbeza dengan air kencing perempuan dan laki-laki dewasa, ya. Begitu juga perempuan yang, walaupun perempuan yang sudah belum makan apa-apa pun sama, yaitu wajib dibasuh. Hadis berkenaan perkara ini ditanyakan oleh Imam Tirmizi kepada Imam Al-Bukhari, yaitu haddatsana Muhammad ibn Bashar, Imam Siqah Bundar yang bergelar Bundar. Qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham. Mu'adz ibn Hisham, ayah dia yaitu Hisham bin Abdullah Ad-Dastawai. Dan beliau siqah, ayahnya lagilah siqah. Dan hadis ini diriwayatkan daripada ayahnya. Beliau mengatakan haddatsani abi an Qatadah bin Di'amah Sadusi, Imam Al-Basrah, an Abi Harb bin Abil Aswad. Abul Aswad ni tuan-tuan mesti kenal. Dia adalah Abul Aswad Ad-Du'ali atau Abul Aswad Ad-Dili, yang sokol pengasas ilmu nahwu, ya, pengasas ilmu nahwu. Abu Harb siqah, ayahnya pun Abul Aswad siqah, dan Abul Aswad adalah antara orang yang rapat dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Justru dari zahir sanad kita nampak tak ada isu dari segi adalah dan dhabat perawinya dan juga kesambungan sanadnya. Nah, hadis ini daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan air kencing budak laki-laki yang radhi'. Radhi' ini yang masih menyusu, maknanya belum makan apa-apa, baru masih menyusu saja. Baginda mengatakan yundahu baulul ghulam wa yugsalu baulul jariyah. Jelas hadis ini membezakan antara air kencing laki-laki dan air kencing budak perempuan. Qatadah kemudian mentafsirkan hadis ini. Beliau mengatakan wa hadza idza lam yat'ama. Ini berlaku sekiranya budak laki-laki dan budak perempuan tersebut belum makan apa-apa. Ini adalah dari segi perbincangan fiqh, kita tak terlalu panjang. Akan tapi yang ditanyakan oleh Imam At-Tirmizi kepada Imam Al-Bukhari dalam perkara ini adalah apa status hadis ni. Imam Al-Bukhari faham apa yang ditanyakan oleh Imam At-Tirmizi, dan beliau menjawab ada khilaf dalam periwayatan hadis ni
antara murid-murid Qatadah. Murid-murid Qatadah. Pertama, Syu'bah. Imam Amirul Mukminin fil hadis meriwayatkan hadis ni daripada Qatadah secara mauquf. Justru Imam Bukhari mengatakan Syu'bah la yarfa'uhu. Syu'bah tidak meriwayatkan hadis ini secara marfu'. Wa Hisham, sedangkan riwayat Hisham yang tadi kita baca marfu', menyebutkan Nabi SAW. Lalu kata Imam Al-Bukhari, wa Hisham ad-Dastawai hafiz. Imam Hisham Dastawai yang meriwayatkan hadis ini secara marfu, status dia hafiz. Dan ucapan Imam Al-Bukhari yang mengatakan hafiz ni apa yang kita pahami? Imam Bukhari tidak secara direct dan eksplisit mengatakan bahawa riwayat Hisham yang marfu, yang menyalahi riwayat Syu'bah, beliau tidak mengatakan bahawa ziyadah, tambahan marfu antara marfu dengan mauquf, maknanya ada tambahan kan dalam riwayat marfu. Mauquf tak sebut Nabi, marfu menyebut nama Nabi SAW, dan riwayat Hisham menyebut nama Nabi SAW. Justru Imam Bukhari mengatakan Hisham ad-Dastawai hafiz. Hisham Dastawai seorang yang hafiz. Adakah maksud Imam Bukhari mengatakan hafiz di sini bermakna tambahan yang beliau bawakan dalam hadis ini diterima sebagai ziyadah siqah, ataukah tidak? Sebab secara umumnya kita boleh mengatakan bahawa ziyadah minal hafiz makbulah. Ziyadah daripada orang yang betul-betul hafiz ni diterima. Dan Hisham di sini adalah hafiz, kata Imam Al-Bukhari. Bagaimanapun Imam Bukhari lalu mengatakan warawahu Yahya Al-Qattan an Ibni Abi Arubah an Qatadah falam yarfa'hu. Lalu kata Imam Bukhari, Yahya Al-Qattan dari Ibnu Abi Arubah. Ibnu Abi Arubah adalah murid Qatadah juga. Beliau meriwayatkan hadis ni daripada Qatadah sama dengan Syu'bah. Syu'bah tidak memarfu'kan, iaitu mauquf. Ibnu Abi Arubah falam yarfa'hu, juga tidak memarfu'kan, mauquf. Justru dari sini secara ada gambaran kita bahawa di sini ada dua orang imam, Syu'bah dan Ibnu Abi Arubah. Untuk makluman tuan-tuan, Sa'id Ibnu Abi Arubah adalah boleh dikata murid kanan Qatadah. Dia adalah awsaqun nas atau asbatun nas an Qatadah. Kalau dia meriwayatkan hadis daripada Qatadah, dia orang yang paling siqah, paling kuat riwayatnya. Nah, dua orang imam yang sangat hebat, yaitu Syu'bah dan Ibnu Abi Arubah, Sa'id Ibnu Abi Arubah, mauquf. Meriwayatkan hadis ini mauquf daripada Qatadah. Satu orang, yaitu Hisham ad-Dastawai, dan beliau hafiz, meriwayatkan hadis ini secara marfu'. Maknanya ada tambahan yang tidak disebutkan oleh dua-dua imam ni. Soalan kita adalah apa pandangan Bukhari dalam perkara ni? Kita tak nampak Imam Bukhari mengatakan okey, riwayat Hisham betul atau silap, dia tak katakan. Tapi dari segi secara umum kita boleh mengatakan tentulah kalau berlaku mukhalafah kita kena tarjih, dan tarjih kita menangkat yang lebih alim atau yang lebih ramai, betul tak? Di sini yang lebih alim dan lebih ramai iaitu mengatakan dia mauquf. Sedangkan Hisham bagaimanapun hafiz. Ucapan hafiz ni yang kita kemudian nak tafsirkan seperti apa. Adakah hafiz di sini bermakna, kata Imam Bukhari, tambahannya kena diterima? Ataukah kita mengatakan Imam Bukhari hanya mengatakan hafiz bermakna Hisham secara umum hafiz lah. Walaupun dalam hadis ni silap karena memarfu'kan riwayat yang sepatutnya mauquf, tapi beliau secara umumnya hafiz. Secara umumnya adalah hafiz. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, tentu yang paling dekat kita mengatakan bahawa Imam Bukhari mengatakan Hisham hafiz, maknanya ziyadahnya kena diterima. Bagaimanapun saya tak jumpa apa maksud Imam Bukhari secara spesifik dalam perkara ni. Akan tapi kalau kita melihat pandangan ahlul hadis secara kebanyakan,
mereka berpandangan bahwa tentu riwayat Syu'bah dan Ibnu Abi Arubah yang betul. Maknanya hadis ini adalah mauquf. Hadis ini adalah mauquf, dan riwayat marfu kita katakan syaz dan lemah. Riwayat marfu tersebut syaz dan khata' daripada Hisham Ad-Dastawai. Antara analisis yang dibawakan dalam perkara ini adalah Imam Al-Bazzar. Imam Bazzar dalam Musnad, beliau mengatakan wa innama asnadahu Muaz ibnu Hisham an abihi wa qad rawahu ghairu Muaz an Hisham an Qatadah an Abi Harb an abihi an Ali mauqufan. Jadi menurut Al-Bazzar, ke masalah ni bukan masalah Hisham. Hisham hafiz. Sekiranya beliau menambahkan riwayat, ya mungkin kita terimalah tambahan tersebut. Akan tapi masalahnya adalah daripada Muaz ibnu Hisham, anak beliau. Hal itu karena riwayat daripada murid-murid Hisham yang lain, selain riwayat daripada Muaz, Hisham mengatakan mauquf macam riwayat Syu'bah dan macam riwayat Ibn Abi Arubah. Hanya Muaz ibnu Hisham yang meriwayatkan hadis ini daripada ayahnya, daripada Qatadah, secara marfu'. Nah justru kalau masalah ini berasal daripada Muaz, kita boleh katakan riwayatnya silap. Sekiranya riwayat ini daripada Hisham, kita mungkin masih ragu-ragu lagi, terutamanya ucapan Imam Bukhari mengatakan hafiz. Nah, kita mungkin masih 60% lah untuk mengatakan bahwa Hisham silap dalam perkara ini dan tambahan tersebut di-reject. Justru secara umum kita boleh mengatakan bahwa riwayat yang marfu' tu sama ada berasal daripada Hisham atau daripada anaknya adalah riwayat yang syaz karena menyalahi yang lebih kuat dan lebih masyhur. Antara orang yang melemahkan hadis ini juga adalah Imam Asy-Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i seorang imam ilal, pakar bukan hanya dalam fiqh tapi juga punya pandangan yang sangat detail berkenaan dengan hadis. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau dalam Kitabul wala yatabayyan li fi baulis sabiyyi wal jariyah farqun minas sunnati tsabitah. Kata Imam Syafi'i, saya tak jumpa bukti yang membezakan antara air kencing budak laki-laki dengan air kencing budak perempuan dari aspek sunnah yang sahih. Maknanya beliau tak jumpa hadis sahih yang membezakan antara hukum air kencing budak laki-laki dengan air kencing budak perempuan. Hadis ni macam mana? Ini hadis ni sangat jelas membezakan antara kencing laki-laki dan kencing perempuan. Dan ucapan Imam Syafi'i yang umum tadi menunjukkan bahawa beliau tidak menerima hadis ini sebagai sebuah hadis yang sahih, dan itu adalah pandangan yang selari dengan jumhur muhaddisin dengan ta'lil yang telah saya sebutkan sebelum ini. Wallahu a'lam. Kita beralih kepada bab berikutnya, bab fi bauli ma yu'kalu lahmuhu. Qala haddatsana al-Fadl ibn Sahal al-A'raj al-Baghdadi qala haddatsana Yahya ibn Ghailan qala haddatsana Yazid ibn Zurai' an Sulaiman at-Taimi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama samala a'yunahum li'annahum samalu a'yunar ru'at. Qal sa'altu Muhammadan an hadzal hadis falam ya'rifhu. Qala Abu Isa wala a'lamu anna ahadan dzakara hadzal harfa illahu. Jadi hadis ni sebenarnya adalah hadis yang panjang, tuan-tuan ya. Hadis berkenaan dengan sekumpulan kaum daripada Uqal dan Urainah yang datang ke Madinah dalam keadaan sakit, nampak pucat tubuh mereka, kekuningan. Kemudian mereka masuk Islam dan Nabi suruh untuk minum daripada air kencing dan dari susu unta sedekah milik baginda Nabi yang ada di Badiah, di satu tempat luar Madinah. Apa yang berlaku adalah selepas mereka minum, sembuh tubuh penyakit mereka, badan mereka sehat, mereka melakukan khianat, mereka bunuh pengembala baginda Nabi, juga mencuri semua unta-unta sedekah tersebut.
Nah, selepas mengetahui perkara ini, baginda kemudian buat satu bentuk satu pasukan untuk menangkap mereka semula. Dan apa yang berlaku adalah baginda kemudian hukum mereka, potong tangan mereka, kaki mereka, dan juga samala a'yunahum. Nabi butakan mata mereka. Nah, perbincangan berkenaan dengan tak potong tangan, potong kaki, okey, tersebut dalam Al-Quran, betul tak? Akan tapi menyiksa dengan membutakan mata, ini yang menjadi isu di kalangan para ulama sejak dahulu lagi, sejak zaman sahabat dan tabi'in. Adakah betul baginda buat perkara itu atau tak? Hal itu karena dalam hadis yang lain Nabi melarang untuk menyiksa orang lain kan? Menyiksa, memotong tanpa keperluan tangan ke apa namanya anggota tubuh mereka dan membutakan tanpa keperluan. Kalau kisas bunuh je lah. Betul tak? Atau dia mencuri, potonglah kaki dia, potong tangan dia. Memang ada ketentuan hudud tu dalam Al-Quran. Jadi isunya adalah isu berkenaan dengan membutakan mata. Dan hadis ni diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik mengatakan ada penjelasan berkenaan dengan perkara itu. Ya, betul, baginda memang membutakan mata mereka. Akan tapi motif perbuatan tersebut adalah karena mereka membutakan apa namanya pengembala milik baginda Nabi. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi seolah-olah adalah qisas. Hadis ini mengatakan innama samala a'yunahum li'annahum samalu a'yunar ru'at. Mereka dibutakan mata mereka karena mereka membutakan mata para apa namanya para pengembala kambing milik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ni apabila ditanyakan oleh Imam Tirmizi kepada Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan lam ya'rifu. Imam Bukhari tidak tahu hadis ni. Menunjukkan bahawa hadis ni sangat gharib. Gharib, tidak masyhur, ya tak? Sehingga imam besar, kolektor hadis macam Bukhari yang sangat hebat, tidak mengetahui adanya hadis ni. Menunjukkan hadis ni sangat-sangat gharib. Sangat gharib. Abu Isa At-Tirmizi kemudian mengatakan, wala a'lamu anna ahadan zakara hadzal harf illahu. Saya tidak mengetahui seseorang yang menyebutkan hadis ni, iaitu ucapan berkenaan dengan sebab motif dibutakan mata ni, melainkan oleh beliau, iaitu Yahya ibnu Ghailan daripada Yazid ibnu Zurai'. Untuk makluman tuan-tuan, Yahya ibnu Ghailan siqah, Yazid ibnu Zurai' lagilah siqah, imam yang sangat hafiz, dikatakan tak pernah silap dalam riwayatan hadis. Daripada Sulaiman At-Taimi siqah, apalagi daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Akan tapi masalahnya adalah hadis yang gharib hanya diriwayatkan oleh Yahya ibnu Ghailan daripada Yazid ibnu Zurai'. Ini yang kemudian kita sebut dalam perbincangan ilal adalah tafarrud mutlak. Tafarrud mutlak dari seorang yang siqah. Masalahnya dalam perbincangan tafarrud kita bukan bincang siqah tak siqah, tapi muhtamal atau tak muhtamal. Adakah apa namanya diterima tafarrud daripada perawi seperti Yahya bin Ghailan ataukah tidak? Nah, tuan-tuan, sebelum saya ulas perkara ni, saya sempat berfikir juga panjang berkenaan dengan apa status hadis ini sebenarnya. Saya rujuk antara lain kitab Sahih Muslim. Hadis ni terdapat dalam Sahih Muslim, dan kalau kita perhatikan kedudukan hadis ni, Imam Muslim meletakkannya di akhir. Nah, ini penting bagi siapa yang mengkaji Sahih Muslim untuk memperhatikan kedudukan hadis di dalam bab, ya. Sebab kedudukan hadis terkadang mengindikasikan status hadis tersebut menurut Imam Muslim. Imam Muslim ni tak banyak cakap dalam mengulas status hadis, tapi dari kedudukan-kedudukan tu kita boleh agak apa kedudukan hadis tersebut di sisi Imam Muslim. Dan hadis ni sekali lagi Imam Muslim sebutkan bincang berkenaan dengan apa namanya? Tadi cerita berkenaan dengan Uqal dan Uraina. Mereka melakukan apa namanya mencuri unta dan lain sebagainya, dan betul Imam Muslim memberikan penekanan berkenaan dengan lafaz samala a'yunahum atau samara a'yunahum, iaitu membutakan mereka. Imam Muslim nampak memberikan penekanan kepada lafaz ni
untuk membuktikan menetapkan bahwa lafaz membutakan mata memang betul ada di dalam riwayat Anas. Bahkan beliau bawakan juga riwayat daripada Hajjaj Ibnu Yusuf yang minta kepada Anas Ibnu Malik, ceritakan kepada saya hadis yang paling keras, hukuman paling keras yang pernah baginda buat. Lalu Imam Sayyidina Anas ceritakan hadis ni. Jadi potong tangan, potong kaki dan butakan mata. Nah, hadis ni kemudian sebutan kenapa Nabi membutakan mata, lalu diceritakan oleh Imam Muslim di bahagian paling akhir. Ini menunjukkan bahawa kalau saya lah melihat bahawa ini menunjukkan bahawa Imam Muslim melemahkan hadis ni, dia bukan dalam darjat hadis-hadis yang usul, akan tapi masuk dalam darjat mutaba'at dan syawahid. That's why diletakkan di bagian akhir. Justru dalam mutaba'at dan syawahid, dia tidak mencapai standard hadis yang sahih muttafaq alaih. Hadis-hadis yang menyebutkan menyebutkan bagaimana kumpulan ni minum air kencing dan kemudian susu unta tu sahih, tak ada khilaf. Cuma masalahnya adalah berkenaan dengan kenapa Nabi membutakan mereka tu yang menjadi perbincangan, yang menjadi masalah. Jadi hadis dia yang sekarang kita nampak ucapan Imam Bukhari mengatakan hadis ni tak dikenal, ghair mahfuz. Lalu Imam Tirmizi mengatakan tafarrud mutlak. Ini menjelaskan kepada kita kenapa Imam Muslim meletakkan hadis ini di akhir. Meletakkan hadis ini di akhir. Jadi hadis ini bagi saya adalah hadis yang tidak mencapai darjat sahih menurut Imam Muslim, tapi kandungannya diperlukan untuk mentafsirkan kandungan lafaz yang terdapat di dalam hadis sahih. Saya pernah tulis artikel dengan seorang rakan berkenaan dengan kedudukan hadis-hadis dhaif di dalam kitab-kitab hadis ya. Dan salah satu perkara yang saya nampak adalah hadis dhaif digunakan dan diterima untuk mentafsirkan kandungan dalam lafaz hadis sahih. Jadi a'immah muhaddisin kita berinteraksi dengan hadis dhaif ni sangat-sangat kreatif, tak macam kita hadis dhaif buang, hadis dhaif buang, akan tapi mereka guna hadis dhaif tersebut untuk mentafsirkan sebagian kandungan daripada hadis-hadis sahih. Dan karena isu berkenaan dengan membutakan mata ni adalah isu besar yang dipertikaikan bukan hanya oleh ulama belakangan, bahkan ulama tabi'in dan salaf sendiri. Mereka bertanya-tanya, betul ke Nabi buat perkara itu? Kalau betul, apa motif baginda lakukan perkara tersebut? Ada seorang ulama tabi'in, Muhammad ibn Sirin, mengatakan bahawa Nabi membutakan mata itu karena kisos. Ini adalah pandangan Muhammad ibn Sirin. Ya tak? Ini pandangan Muhammad ibn Sirin dan ramai ulama salaf yang lain. Nah, hadis ni selari dengan pandangan ulama salaf tersebut. Oleh karena selari dengan pandangan ulama salaf, Imam Muslim melihat lebih baik kita letak hadis yang macam ni berbanding kita bawakan ucapan salaf. Jadi hadis ni walaupun ada kandungan, ada lafaz sanad dia ada pertikaian, akan tapi dia lebih baik daripada kita bawakan ucapan salaf untuk menjelaskan kandungan makna hadis di dalam kitab sahih tersebut. Nah, ini adalah sebagian kenapa hadis ini diperbincangkan walaupun ada dalam kitab Sahih Muslim. Sekali lagi, saya ingin menarik perhatian rekan-rekan sekalian untuk mengamalkan pandangan kritikal dalam kitab-kitab hadis. Ini yang hilang pada hari ini. Ya, kita tidak melihat kitab-kitab hadis sebagai sebuah kitab yang mengandungi kod-kod rahsia yang hanya boleh di-unlock oleh orang yang pandai, yang pakar dalam hadis. Kita melihat kitab-kitab hadis ni macam kumpulan hadis sajalah, kumpulan-kumpulan hadis yang kemudian ready untuk kita tafsirkan apa hukum hakamnya, kita keluarkan ijtihad dan lain sebagainya. Padahal dari segi penyusunan dan perbincangan sangat-sangat cantik perbincangan dalam kitab hadis ni. Okey. Itu hadis bab
Kita beralih kepada bab berikutnya, fil wudu'i minar rih. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Qutaibah wa Hannad qala haddatsana Waqi' an Abdul Malik ibn Muslim an abihi an Ali annahu qala jaa'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna nakunu bil badiyah fatakunu min ahadina ar-ruwaihah faqala inna Allah la yastahyi min al-haqq idza fasa ahadukum falyatawadda wa la ta'tun nisaa fi a'jazihin. Sa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqala la a'rifu li Ali ibn Talq an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira hadzal hadis wa huwa 'indi ghairu Talq ibn Ali wa la yu'rafu hadza min hadis Talq ibn Ali. Hadis berikutnya adalah wudu fil wudu minar rih. Hukum wudu karena kentut angin. Tentulah tak ada khilaf bahwa para ulama menetapkan perkara tersebut membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Cuma yang diperbincangkan sekarang di sini bukan tentang hukum hakam, akan tapi berkenaan dengan hadis-hadisnya. Kata Imam Tirmidzi, haddatsana Qutaibah wa Hannad, ini dua imam besar, Qutaibah bin Sa'id dan Hannad bin Sari. Qala haddatsana Waqi' ibn al-Jarrah, imam besar, an Abdul Malik ibn Muslim. Abdul Malik ibn Muslim adalah Abdul Malik bin Muslim bin Salam Al-Hanafi. Beliau siqah tapi bermazhab Syiah. Jadi Abdul Malik bin Muslim bin Salam Abdul Malik bin Muslim bin Salam Al-Hanafi siqah walaupun bermazhab Syiah, akan tapi ayahnya, hadis ini diriwayatkan daripada ayahnya yaitu Muslim ibnu Salam, darjat dia kata Imam Ibnu Hajar makbul saja. Makbul ini tuan-tuan dia sebenarnya dhaif. Dia boleh diterima riwayatnya kalau ada mutaba'ah. Kalau tak ada mutaba'ah maka dia layyinul hadis, dia dhaif. Nah, ayah dia sekali lagi, ayah Abdul Malik yaitu Muslim ibnu Salam makbul an Ali, meriwayatkan daripada Ali. Ali di sini jangan silap, dia bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, akan tapi Ali ibnu Talq. Ali ibnu Talq. Dan tuan-tuan jangan tertukar dengan Talq ibn Ali. Itu yang nanti akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa pindah ke belakang. Beliau mengatakan la a'rifu li Ali ibn Talq anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu hadzal hadis. Hadis ini adalah satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Ali ibn Talq. Ali ibn Talq. Dan Ali ibn Talq kata Imam Bukhari wa huwa indi ghairu Talq ibn Ali. Dia bukan Talq bin Ali. Talq bin Ali ini siapa? Talq bin Ali adalah seorang sahabat Nabi yang masyhur dalam meriwayatkan hadis siapa yang sentuh kemaluannya maka tak batal wudu. Dia mengatakan innama huwa bad'atun min. Itu adalah riwayat Talq bin Ali, hadis yang selalu disebutkan, dijadikan hujah oleh kalangan yang mengatakan bahwa sentuh kemaluan tak batal wudu, berbeza dengan hadis Busrah bint Safwan yang mengatakan batal wudu. Nah, kata Imam Al-Bukhari, dia bukan Talq bin Ali. Dia adalah Ali ibn Talq. Wala yu'rafu hadha min hadis Talq bin Ali. Hadis ni, hadis yang kita bincang berkenaan dengan keluar angin, batalkan wudu ni, tidak dikenal daripada hadis-hadis Talq bin Ali. Saya selalu sebutkan, ulama ahlul hadis sudah ada file-file sendiri kan berkenaan dengan seorang perawi. Termasuk Talq bin Ali, dah ada file dia. Hadis yang dia riwayatkan berapa. Dan hadis-hadis itu apa saja. Dan tidak ada dalam hadis-hadis tersebut adalah hadis yang kita bincangkan nih. Jadi dia confirm, kata Imam Bukhari, dia bukan Talq bin Ali, tapi dia Ali bin Talq, orang lain. Nah, justru orang ni nampak macam tak dikenal lah kalau gitu kan. Talq bin Ali masyhur. Kalau Ali bin Talq ni siapa? Nah, ini yang kemudian menjadi ulasan para ulama bahwa dia adalah perawi yang kurang masyhur dan dia kurang dikenali. Dan kemungkinan dia bukan daripada sahabat Nabi. Justru dari sini kita boleh nampak bahwa hadis ini tak mencapai darjat sahih
Pertama, ayahnya Abdul Malik bin Muslim sendiri makbul saja darjatnya, dan dia membawakan riwayat daripada seorang yang tidak dikenali. Justru hadis ini adalah hadis lemah. Saya nak menarik perhatian rekan-rekan sekalian kepada lafaz matan hadis ini. Beliau mengatakan, innallaha la yastahyi minal haqq. Idza fasa ahadukum falyatawaddo. Apabila salah seorang kamu kentut, maka wudulah semula. Ini tak ada khilaf di kalangan para fuqaha ya, membatalkan wudu. Walaupun hadis ini dhaif, tapi hukum ni memang establish. Dia bukan karena hadis ni hukum tu dibina. Tapi hadis ni seolah-olah dibina daripada hukum tu. Jadi kita kena bezakan antara hadis yang membina hukum dan hukum yang membina hadis. Terkadang para perawi tertentu yang lemah hafalannya ni, dia mencipta hadis-hadis tertentu yang secara umumnya selari dengan amal, tapi tak ada riwayat dalam perkara tersebut dia cipta hadis-hadis tertentu yang selari dengan hukum ini. Lalu selepas tu, wala ta'tun nisa fi a'jazihinna. Jangan datangi isteri daripada belakang mereka. Maksudnya, minta maaf, ini bincang berkenaan hukum liwat isteri. Dan hadis ni, tadi kita dah bincang hadis lemah. Dah termasuk perbincangan berkenaan dengan semua hadis yang berkaitan dengan larangan liwat isteri. Menurut para ulama, kebanyakannya adalah hadis lemah. Bahkan semuanya hadis lemah. Larangan. Ini bukan kita mengatakan hukumnya halal. Tak, kita bincang hadis. Hadis yang berbincang berkenaan dengan liwat isteri, semuanya adalah hadis lemah. Dia adalah pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab dan juga diriwayatkan oleh ramai ashab Syafi'i, beliau mengatakan semua hadis berkenaan dengan larangan liwat isteri adalah hadis lemah. Antara yang mengatakan itu juga adalah Imam An-Nasai. Imam Nasai juga mengatakan hadis tentang perkara ini semua lemah. Akan tapi belakangan Imam Az-Zahabi mencoba untuk menghimpun semua hadis-hadis berkenaan perkara ini dan sampai kepada kesimpulan ada sebagiannya yang sahih menurut Az-Zahabi. Bagaimanapun mutaqaddimin lebih arif dalam perkara ini. Kenapa saya nak tarik perhatian dalam perkara ini? Karena kita kena penting untuk melihat satu perkara dalam diskusi kita berkenaan dengan hadis ni. Ucapan ulama tak ada hadis sahih dalam perkara ni bukan bermakna mereka menetapkan hukum terhadap perkara tu. Jadi apabila Imam Syafi'i mengatakan tak ada hadis sahih yang melarang liwat isteri, bukan bermakna, maknanya menurut Imam Syafi'i perkara tu halal. Ini adalah jump conclusion. Ini jump conclusion. Saya selalu sebut berkali-kali bahawa antara perbincangan status hadis dengan hukum fiqh ada lembah yang sangat jauh ya, yang hanya boleh dikuasai oleh orang yang menjamak antara ilmu hadis dan fiqh. Sayangnya tuan-tuan, hari ini kita boleh nampak ramai orang yang gagal memahami perkara ini. Terlalu ramai orang mengatakan tak ada hadis sahih tentang perkara tersebut. Maknanya boleh ke? Terus kita masuk kepada maknanya boleh, maknanya tak boleh. Tak ada hadis yang melarang perkara ini, maknanya harus. Tak ada hadis yang menyuruh perkara ini, maknanya tak boleh dibuat. Itu adalah satu pandangan simplistik dalam ilmu hadis yang pada hari ini sayangnya telah menjadi satu perkara yang sangat common. Dan ini menyedihkan saya lah. Entahlah kalau rekan-rekan sekalian, kalau saya berpikir umat selalu Ustaz Nizam. Jadi fikir macam, aduh, kenapalah perbincangan agama ni diserahkan kepada orang-orang yang punya pikiran simplistik macam tu. Namun masalahnya mereka sangat loud di media sosial. Ya tak, sedangkan orang-orang yang ilmuwan, mereka kenapa tak loud, tak bising di media sosial? Karena mereka selalu berfikir dan berhati-hati sebelum bercakap. Betul tak? Itu sebabnya mereka ada isu perap dulu, tengok dulu. Walaupun mereka ada pandangan, akan tapi selalu berfikir, jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya salah. Sedangkan orang-orang yang macam tu, yang simplistik ni, cakap terus direct, satu isu terus ada jawapan.
dan apa namanya, tanpa tunggu-tunggu, tanpa ada kemungkinan saya silap ke atau lain sebagainya. Dan itu yang saya ingin ingatkan rekan-rekan sekalian untuk berhati-hati bahwa perbahasan ilmu agama ini dakik, ilmu hadis ini sangat halus. Jangan sampai kita apa namanya, menghilangkan perbincangan dakik ini dengan jawaban yang terburu-buru dalam mengulas setiap isu. Oke, hadis yang ke-41, haddatsana Hannad wa Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Abu Muawiyah an Asim al-Ahwal an Isa ibn Hittan an Muslim ibn Salam an Ali ibn Talq. Tadi kita bincang tentang Muslim ibn Salam yang berstatus makbul itu, ini adalah bincang sanad yang lain ya, selain yang telah disebutkan oleh Imam Tirmizi. An Isa ibn Hittan an Muslim ibn Salam an Ali ibn Talq قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق. Dia adalah hadis yang sama, cuma daripada perawi yang berbeza. Maknanya madar isnad hadis ini adalah Muslim ibnu Salam. Yang pertama tadi diriwayatkan oleh anaknya Abdul Malik, yang sekarang ini diriwayatkan oleh Isa ibnu Hittan. Sama seperti hadis yang pertama, hadisnya juga bermasalah. Sa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqal Ali ibn Talq hadza urahu ghaira Talq ibn Ali. Macam tadi Imam Bukhari katakan Ali bin Talq ini bukan Talq bin Ali, orang lain. Wala a'rifu li Ali ibn Talq illa hadzal hadis wa Isa ibn Hittan alladhi rawa anhu hadzal hadis rajul majhul. Kalau tadi Abdul Malik masih oke lagi, siqah Syi'i, tapi ini Imran Isa ibn Hittan adalah majhul. Faqultu lahu ata'rifu hadzal hadis alladhi rawa Ali ibn Talq min hadis Talq ibn Ali? Faqala la. Qala haddatsana Abdullah bin Abi Ziyad, qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad. Qal haddatsana Abi. Nah, sekarang fokus kita beralih kepada hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ini adalah ulama besar di Madinah. Imam Hafiz Hujjah, yaitu Ya'qub bin Ibrahim. Ayah dia pun Imam Hafiz Hujjah, Ibrahim bin Sa'ad. Dia meriwayatkan daripada ayahnya, qala haddatsana abi an Ibn Ishaq. An Hisham ibn Urwah, Ibn Hisham ma'ruf, Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq. An Hisham ibn Urwah, an abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, Ja'at Salma imra'atu Abi Rafi' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tasta'dihi ala Abi Rafi'. Satu hari datang Salma, istri Abu Rafi'. Abu Rafi' adalah maula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri dia datang kepada baginda Nabi, tasta'dihi ala Abi Rafi', nak mengadukan Abu Rafi' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Rafi' buat perkara, dia pukul istrinya, lalu dia mengadu kepada baginda Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Rafi', ma laka walaha. Nabi pun panggil Abu Rafi', Nabi tanyakan, kenapalah engkau nak pukul istri? Qal ya Rasulullah, innaha la tu'zini. Kata Abu Rafi', sebab dia mengganggu saya. Faqala Nabi SAW, bima azaitihi. Nabi pun tanya kepada istrinya, kenapa engkau mengganggu, apa yang engkau lakukan sehingga mengganggu suami kamu? Qalat ya Rasulullah, innama qultu inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara al-muslimina idza kharaja min ahadihim ar-rih an yatawadda'a lis-shalah faqama yadribuni. Kata istri dia, saya cuma bagi tahu Nabi suruh kaum muslimin kalau kentut ulang semula wudunya sebelum salat. Dia malah marah lalu memukul saya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaha lam ta'murka illa bi khair. Nabi katakan kepada Abu Rafi', betul lah istri kamu tuh. Nah, dalam riwayat lain Nabi tertawa sebab masalahnya isu kecil saja. Mungkin Abu Rafi' tak happy ditegur oleh istri.
Dia pun tak tahu bahwa hukum perkara itu memang macam tu, lalu dia marah dan pukul istrinya. Nah, isu kita adalah kata Imam At-Tirmizi, fasa'altu Muhammadan an hadzal hadis. Faqal hadza hadisu Muhammad ibn Ishaq an Hisham ibn Urwah wa sa'altu Abu Zur'ah faqala mislah. Jadi Imam Tirmizi katakan kepada Imam Bukhari berkenaan hadis ni macam mana status dia? Kata Imam Bukhari, hadis ni confirm hadis riwayat Muhammad bin Ishaq daripada Hisham bin Urwah. Dan apabila Tirmizi tanyakan perkara ini kepada Abu Zur'ah, Abu Zur'ah pun jawab yang sama, iaitu hadis ni masyhur daripada daripada Muhammad bin Ishaq daripada Hisham bin Urwah. Maknanya hadis ni betul-betul berasal daripada Muhammad bin Ishaq. Dan untuk makluman, yang meriwayatkan hadis daripada Muhammad bin Ishaq ni adalah Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad memang dikatakan memiliki lebih daripada 17,000 hadis daripada Muhammad bin Ishaq, semua berkaitan hukum hakam, selain yang berkaitan dengan maghazi dan sirah. Sebab Ibrahim bin Sa'ad ni antara imam al-hadis di Mekah, di Madinah pada masa itu. Dia rapat dengan Muhammad bin Ishaq. Nah, justru hadis ni adalah salah satu hadis yang beliau dengar betul-betul daripada Muhammad bin Ishaq. Jadi secara statusnya adalah hadis ni secara umum hadis ni perbincangan ni berkaitan dengan adakah sumber hadis ni, siapa sumber utama hadis ni. Jadi Imam Bukhari katakan ni sumber utamanya adalah Muhammad bin Ishaq, dan kita mengetahui bahawa Muhammad bin Ishaq dalam hukum hakam tak berapa kuat. Isu dia mudallis dalam hadis ni tak ada isu. Kenapa? Sebab dalam satu riwayat Musnad Ahmad, beliau jelas mengatakan haddatsani Hisham bin Urwah. Jadi tak berlaku tadlis di sini. Cuma isunya adalah ini berkaitan dengan hukum hakam, dan Muhammad bin Ishaq dalam hukum hakam dia agak lemah. Justru Imam Tirmizi nak pastikan adakah betul ini berasal daripada Muhammad bin Ishaq. Kalau betul daripada Muhammad bin Ishaq, maknanya hadis ni tak sampai kepada darjat sahih, hanya boleh kita katakan hadis hasan lah berkenaan hadis ni. Hadis berikutnya, fil wudu'i minan naum. Qala haddatsana Hannad, qala haddatsana Abdus Salam ibn Harb an Abi Khalid Ad-Dalani an Qatadah an Abil Aliyah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nama wa huwa sajid hatta ghatta aw qala nafaqa thumma qama yusalli. Qultu ya Rasulullah innaka qad nimta. Qala innal wudu'a la yajibu illa ala man nama muttaja'an fa innahu idza nama istarkhat mafasiluhu. Sa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqala hadza la syai'. Rawahu Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah an Ibn Abbas qawlahu wa lam yazkur fihi Abul Aliyah wa la a'rifu li Abi Khalid Ad-Dalani sama'an min Qatadah. Jadi hadis ni tuan-tuan berkenaan dengan hukum wudu karena tidur. Karena tidur, wudu fin naum. Dan hadis yang dibawakan adalah hadis berkenaan dengan tidur baginda Nabi, lalu baginda bangun tidak berwudu semula, menunjukkan bahawa seolah-olah tidur tidak membatalkan wudu. Ya. Kata Imam Imam Bukhari apabila ditanya hadis ni, hadalah syai', hadis ni tak ada harga, maknanya sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Kenapa? Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Khalid Ad-Dalani an Qatadah secara marfu'. Dia mengatakan an Qatadah an Abil Aliyah. Abil Aliyah adalah ulama tabi'in, mukhadram, siqah, an Ibn Abbas, daripada sahabat Nabi. Nampak macam bersambung dengan perawi-perawi siqah. Qatadah, Abul Aliyah, Ibn Abbas. An Nabi SAW. Betul tak? Nampak macam secara zahir sanad sahih lah. Akan tapi Imam Bukhari katakan tak sahih. Beliau mengatakan karena berlaku mukhalafah dalam periwayatan. Rawahu Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah an Ibn Abbas qawlahu. Jadi perawi yang paling kuat daripada Qatadah iaitu Sa'id ibn Abi Arubah. Tadi saya sudah bincang.
Sa'id bin Abi Arubah adalah awsaqun nas kalau meriwayatkan hadis daripada Qatadah. Antara periwayatan Abu Khalid dari Qatadah dengan Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, confirm kita akan katakan yang betul Sa'id bin Abi Arubah. Dan Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan hadis ini berbeza daripada periwayatan Abu Khalid. Dia mengatakan an Qatadah an Ibn Abbas. Kalau tadi Abu Khalid mengatakan an Qatadah an Abil Aliyah an Ibn Abbas. Kalau riwayat Abu Khalid ini semua bersambung sebab Qatadah mendengar daripada Abu Aliyah mendengar daripada Ibn Abbas. Tapi riwayat Sa'id bin Abi Arubah katakan an Qatadah an Ibn Abbas. Qatadah tak mendengar daripada Ibn Abbas, maknanya terputus di situ. Yang kedua, qaulahu. Maknanya Ibn Abbas bercakap tanpa menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya ini mauquf daripada Ibnu Abbas, berbeza dengan riwayat Abu Khalid yang mengatakan dia marfu. Tengok tuan-tuan, kita boleh agaklah, kita dah baca 43 hadis ni, kita boleh nampak macam mana logik Bukhari ya sebagai imam ilal, bagaimana beliau mentaklil riwayat. Iaitu kalau berlaku mukhalafah kita kena tarjih. Dan tarjih kita kena menangkan siapa yang lebih alim. Dan yang lebih alim tu kita tengok daripada siapa yang lebih mulazamah kepada seorang guru. Antara Qatadah, antara Sa'id ibn Abi Arubah dengan Abu Khalid, confirm Sa'id lebih kuat. Ini sekali lagi berbincang berkenaan dengan ilmu ilal ni menuntut kita untuk kenal perawi macam kita kenal kawan sendiri. Ya tak? Jadi kalau ada orang tanya saya, Ustaz, mana yang lebih kuat antara Ustaz Nizam dengan Ustaz Khairi misalkan. Nah, saya kena timbang Ustaz Khairi sama Ustaz Nizam. Saya kena tengok dulu hafalan track record dia dan lain sebagainya. Nah, begitu juga yang apabila kita bincang berkenaan dengan ilal. Bincang tentang ilmu ilal sekali lagi dia adalah kemuncak ilmu hadis. Dan kemuncak ilmu hadis maknanya kita kena menguasai ilmu rijal, kenal perawi macam kita kenal kawan sendiri, dan kita kuasai qawaid mustalah. Tanpa elemen-elemen tersebut kita tak ada yang boleh bincang berkenaan dengan ilmu ilal ni. Nah, sekali lagi masalahnya adalah tadi mukhalafah antara Abu Khalid Ad-Dalani dengan Sa'id bin Abi Arubah apabila mereka meriwayatkan daripada Qatadah Ibnu Di'amah Sadusi, dan kita nampak Imam Bukhari selalu menangkan siapa yang paling kuat, yaitu Sa'id ibn Abi Arubah. Untuk maklum, kalau ada masa nanti rakan-rakan tengoklah tarjamah Sa'id ibn Abi Arubah ni macam mana, agar kita nampak siapa dia, dan status dia di dalam periwayatan hadis daripada Qatadah. Okey, an Qatadah an Ibn Abbas qawlahu wa lam yazkur fihi Abul Aliyah. Jadi Sa'id bin Arubah tak sebut pun nama Abul Aliyah. Wala a'rifu li Abi Khalidin Ad-Dalani sama'an min Qatadah. Yang kedua lagi kata Imam Al-Bukhari, isunya adalah Abu Khalid Ad-Dalani tak ada sama daripada Qatadah. Beza dengan Sa'id bin Abi Arubah. Sa'id adalah min alzamin nas, dia kata ada orang yang paling rapat dengan Qatadah. Sedangkan Abu Khalid Ad-Dalani, kata Imam Bukhari, dia dengar daripada Qatadah pun kita tak tahu. Maknanya dia bukanlah orang yang terkenal rapat dengan Qatadah. Justru kalau dia meriwayatkan hadis daripada Qatadah, kita tak terima apabila bertentangan dengan orang yang lebih rapat. Qala Muhammad, qultu Abu Khalid kaifahu? Qala saduq wa innama yahimu fi syai'. Qala Muhammad wa Abdul Salam Ibn Harb saduq. Ini secara umum hukum-hukum ni. Maknanya Abu Khalid secara umumnya saduq. Saduq bukan bermakna semua riwayatnya kita terima, akan tapi ada sesekali dia silap, dan ini adalah contoh dia silap dalam periwayatan ni. Yaitu kesilapan berlaku apabila dia meriwayatkan hadis yang menyalahi orang yang lebih pakar daripada dia. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan, qala haddatsana Ali ibn Hasan an Abi Hamzah an al-A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bayad kana yanamu hatta yanfukha summa yaqumu fayusalli wa la yatawadda.
hadis ni waqala Waqi' anil A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu. Jadi tengoklah tuan-tuan, hadis yang ke-44 ni apa isu dia? Kita kena teliti, isu dia adalah riwayat daripada A'mash. Jadi madar isnad dia adalah A'mash. Murid A'mash yang bernama Abu Hamzah Abu Hamzah As-Sukkari nama dia. Jadi kalau tengok ada Abu Hamzah, ingat Sukkari. Sukkari ini bukan cuma kurma saja Ustaz ya. Jadi dia ada perawi bernama dia As-Sukkari. Kenapa dia disebut Sukkari? Karena ucapan dia manis macam madu, kata macam sukar. Sebab ucapan dia manis, bukan dia jual kurma sukari ya kan, tapi karena ucapan dia, karena apa namanya, nasihat dia manis macam sukar, macam gula. Nama asli beliau adalah Muhammad ibn Maimun al-Marwazi. Muhammad bin Marwazi, dan dia terkenal siqah, imam, siqah. Ya betul. Dia meriwayatkan hadis ni daripada A'mash. Tengok nombor 44. Dia meriwayatkan hadis ni daripada A'mash, daripada Ibrahim, daripada Alqamah, daripada Abdullah. Ini kena ingat. Sebab berbeza dengan riwayat hadis 45 daripada Waqi'. Waqi' meriwayatkan hadis ni juga daripada A'mash, sama daripada guru yang sama iaitu A'mash. An Ibrahim juga, tapi anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam islahu. Jadi masalahnya adalah mukhalafah. Sama ada A'mash meriwayatkan ni daripada Ibrahim an Alqamah an Ibnu Mas'ud, ataukah A'mash meriwayatkan ini daripada Ibrahim anil Aswad an Aisyah. Ya, jadi ada khilaf antara Abu Hamzah As-Sukkari dengan Waqi'. Waqi' Ibnul Jarrah ni tuan-tuan imam, hafiz sangat dalam hadis. Abu Hamzah pun siqah. Ini yang kemudian kita perlu timbang. Kena berlaku mukhalafah, kita kena tarjih salah satu. Siapa yang betul? Adakah A'mash meriwayatkan, adakah hadis ni berasal daripada Ibnu Mas'ud ataupun daripada Aisyah? Sa'altu Muhammadan an hadzal hadis. Saya tanya kepada Bukhari berkenaan hadis ni. Beliau saya berkata ayyur riwayatain asah, riwayat mana yang lebih sahih? Faqal yahtamilu anhuma jami'an. Kata Imam Bukhari, boleh jadi dua-dua betul. Ini pandangan Imam Bukhari. Boleh jadi dua-dua betul, yaitu A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah betul. A'mash an Ibrahim an Alqamah an Ibnu Mas'ud betul. Macam mana Imam Bukhari berkata macam tu? Beliau mengatakan wala a'lamu ahadan min ashabil A'mash qal an Ibrahim anil Aswad an Aisyah illa Waqi'an. Saya tak jumpa orang lain yang menyokong Waqi', yang mengatakan anil A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah. Kebanyakan murid-murid A'mash yang lain mengatakan an Alqamah, Ibrahim an Alqamah an Ibnu Mas'ud. Ya tak? Tapi Imam Bukhari melihat, memandang kepada Waqi', dia adalah imam yang hafiz, dan beliau meriwayatkan hadis ni juga kemungkinan ada tanda-tanda murajjihat yang menurut Imam Bukhari riwayat ni memang diriwayatkan dua seperti itu. Dan ini adalah perkara yang cukup halus yang hanya boleh diketahui oleh pakar macam Bukhari saja. Secara kaedah kita mengatakan yang ramai itu yang betul. Betul tak? Kita kena tengok antara Waqi' dengan Abu Hamzah. Siapa yang paling pakar? Sekiranya sama, kita kena takhris, tengok riwayat lain siapa yang lebih banyak disokong periwayatannya. Dan oleh karena riwayat ni, tadi kata Imam Bukhari, paling ramai adalah riwayat macam Abu Hamzah As-Sukkari. Abu Hamzah As-Sukkari. Yang meriwayatkan macam Waqi' hanya Waqi' seorang. Tapi menurut Imam Bukhari, kemungkinan walaupun Abu Hamzah As-Sukkari disokong oleh ramai, akan tapi ramainya mereka tu, kalau ditimbang dengan hafalan Waqi' seorang, Waqi' lebih kuat. Itu mungkin Imam Bukhari tengok
Waqi ini sukar untuk kita salahkan sebab hafalan dia lebih kuat apabila meriwayatkan hadis daripada A'mash. Justru walaupun menyalahi ramai, ada kemungkinan bahwa riwayat ini memang diriwayatkan dalam dua versi oleh Al-A'mash. Ini menurut pandangan Imam Bukhari. Berbeza dengan pandangan ahli hadis yang lain. Imam Tirmizi kemudian tanya kepada Abdullah ibnu Abdurrahman Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi. Beliau berkata, faqal hadisul A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah asah. Riwayat A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah lebih sahih, bermakna riwayat Abu Hamzah As-Sukkari itu lebih kuat karena disokong oleh riwayat-riwayat yang lain. Sokongan riwayat untuk Abu Hamzah tuan-tuan boleh jumpa dalam kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah. Dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah ada riwayat daripada Mansur Ibn Abil Aswad Anil A'mash, an Ibrahim, an Alqamah, an Abdullah, macam riwayat Abu Hamzah As-Sukari. Maknanya Abu Hamzah disokong. Kalau saya tengok macam ni, Abu Hamzah seorang diri, kalau dia menyalahi Waqi seorang diri, confirm Waqi menang. Kita boleh mengatakan Waqi lebih kuat. Justru riwayat Waqi yang kita benarkan. Akan tapi masalahnya riwayat Abu Hamzah disokong oleh riwayat yang lain. Salah satunya riwayat Mansur Ibnu Abil Aswad. Tapi Mansur Ibnu Abil Aswad ni bukanlah imam hafiz macam Waqi'. Macam Waqi', dia adalah perawi biasa. Jadi justru sokongan dia diterima, dapat menyelamatkan Abu Hamzah daripada tuduhan silap, akan tapi tidak cukup kuat untuk mengatakan bahawa Waqi' silap. Itu sebabnya Imam Bukhari berpandangan bahawa riwayat dua-dua riwayat boleh dibenarkan, disahihkan, walaupun Imam Ad-Darimi memandang kepada kuantiti lebih penting. Jadi yang lebih ramai itu yang kita kena menangkan. Nah, ini adalah antara beberapa isu yang berlaku khilaf di kalangan nuqad dalam mentarjih. Dan ini perkara biasa dalam fiqh pun, dalam khilaf murajjihat tu, khilaf tarjih itu adalah antara salah satu sebab untuk berlakunya khilaf dalam hukum hakam. Hadis yang berikutnya, fil wudu min luhumil ibil. Qala haddatsana Hannad, qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abdullah ibn Abdullah an Abdurrahman ibn Abi Layla anil Bara ibn Azib annahu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wudu min luhumil ibil faqal tawadda'u minha wa su'ila an luhumil ghanam faqal la tawadda'u minha. Hadis ni hadis yang masyhur dan berkaitan dengan salah satu hukum hakam yang cukup sensitif, iaitu adakah kita wajib berwudu semula selepas makan daging unta. Jumhur ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Maliki mengatakan tak batal wudu kalau makan daging unta. Sebagian mazhab Hanbali mengatakan dan sebagian al-hadis mengatakan bahwa daging unta membatalkan wudu. Nah, antara dalil yang mereka bawakanlah hadis ni. Hadis daripada A'mash an Abdullah bin Abdullah an Abdurrahman ibn Abi Layla anil Bara ibn Azib. Nabi SAW ditanya berkenaan dengan wudu daripada luhumil ibil, baginda mengatakan tawadda'u minha, berwudu daripadanya. Jadi kalau makan daging unta, wudu. Kalau daging kambing, kata Nabi, la tawadda'u minha. Kalaupun hadis ni sahih, menurut jumhur hadis ni mansukh. Bagi pandangan yang kalangan yang mengambil hadis ni, mereka mengatakan tak mansukh. Ini adalah masih diamalkan. Waqala Abu Isa wa rawa Al-Hajjaj ibn Artah an Abdullah ibn Abdullah Ar-Razi hadzal hadis faqal an Abdurrahman ibn Abi Layla an Usaid ibn Hudhair. Hajjaj ibn Artah meriwayatkan hadis ni daripada Abdullah bin Abdullah. Tapi sahabat dia berbeza. Kalau tadi riwayat A'mash, sahabatnya adalah Bara ibn Azib. Tapi riwayat Hajjaj ibn Artah, sahabatnya adalah Usaid ibn Hudhair. Ya. Apa kata Imam Bukhari? Wa hadisul A'mash
an Abdullah ibn Abdullah an Abdurrahman ibn Abi Layla anil Bara asah. Riwayat hadis A'mash yang menyebutkan Bara itu lebih sahih. Kenapa lebih sahih? Tentulah kalau kita nak timbang antara A'mash dengan Hajjaj ibn Arta, macam langit dan bumi. A'mash hafiz, sangat-sangat kuat hafalan dia, sedangkan Hajjaj ibn Arta terkenal lemah dan modalis. Justru kalau dia menyalahi A'mash, confirm kita hukumkan silap. Wa qala Hammad ibn Salamah an Hajjaj an Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Layla an abihi an Usaid ibn Hudhair. Ada lagi masalah, yaitu Hammad ibn Salamah meriwayatkan daripada Hajjaj. Dia mengatakan an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Layla. Ini pun menyalahi sanad yang tadi kita sebutkan. Sepatutnya adalah Hajjaj an Abdullah bin Abdillah an Abdurrahman bin Abi Layla. Dia malah sambung Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Layla. Justru ini pun satu kesilapan. Fa khalafa Hammad ibn Salamah ashab al-Hajjaj wa akhta'a fi. Hammad ibn Salamah menyalahi semua murid-murid Hajjaj dan beliau telah melakukan kesilapan. Hammad ibn Salamah tuan-tuan adalah hafiz, imam siqah. Hammad ibn Salamah di Basrah, walaupun ada masalah sikit tentang hafalannya, tapi secara umum beliau adalah imam perawi yang siqah. Tapi dalam perkara ini beliau melakukan kesalahan. Warawa Abidah Ad-Dabbi hadal hadis an Abdullah bin Abdullah an Abdurrahman ibn Abi Layla an Zi al-Ghurrah an Nabi SAW. Sekarang lagi ada versi yang ketiga. Abidah Ad-Dabbi meriwayatkan daripada Abdullah bin Abdullah, tapi menyebut nama sahabatnya bukan Bara, bukan juga Usaid ibn Hudhair. Dia sebut nama sahabat yang lain, yaitu Zi al-Ghurrah. Dan kata Imam At-Tirmizi, wa dzul ghurrah la yudra man huwa wa hadisul A'mash asah. Dzul ghurrah tak tahu siapa orang ni, dan riwayat A'mash tentu lebih siqah, lebih sahih, karena beliau adalah yang lebih siqah daripada semua perawi lain yang menyalahi dia. Qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala qad sahha fi hadzal bab hadithan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haditsul Bara wa hadisu Jabir ibn Samurah. Ini ucapan Ishaq bin Ibrahim ibn Rahuyah, guru Imam Bukhari dan Imam Faqih Muhaddis. Beliau berpandangan berkenaan dengan kewajiban berwudu daripada makan daging unta. Ada dua hadis sahih, yaitu riwayat Bara tadi dan riwayat Jabir ibn Samurah. Justru beliau berpandangan makan daging unta membatalkan wudu. Sedangkan jumhur sekali lagi mereka mengatakan ya, kalaupun sahih hadis ini, tapi dia mansuh dengan ucapan baginda Sayyidina Jabir bahwa akhirul amrain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Ini adalah perkara yang terakhir. Nabi telah menetapkan tak perlu berwudu selepas memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Nah, justru daging unta dimasak dengan api, dibakar, digoreng, dan lain sebagainya termasuk perkara yang telah dimansuhkan. Jadi tak perlu lagi berwudu. Qala Abu Isa akhta'a Syu'bah fi hadis Simak an Ja'far ibn Abi Thawr an Jabir ibn Samurah. Sekarang kita beralih kepada hadis yang kedua. Kalau tadi hadis Bara, isu dia ada 3 versi. Dan sekarang hadis Jabir ibn Samurah, yang kata Ishaq ibn Ibrahim adalah hadis sahih juga kan. Akan tapi kata Abu Isa At-Tirmizi, Syu'bah apabila meriwayatkan hadis ini daripada Simak melakukan kesilapan. Beliau mengatakan faqal an Simak an Abi Thawr. Kesilapan Syu'bah adalah kesilapan dalam menyebut nama perawi. Yang betul adalah Ja'far bin Abi Thawr. Tapi Syu'bah mengatakan Abi Thawr saja. Itu kesilapan Syu'bah, kebanyakan dalam menyebut nama perawi. Wa Ja'far ibn Abi Thawr rajul masyhur. Rawa anhu Simak ibn Harb wa Utsman ibn Abdullah ibn Mauhab wa As'as ibn Abi Sa'sa wa huwa min waladi Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu. Kita sudah habis satu bab ni dan saya rasa masa pun sudah habis. Kita akan lanjut semula insya-Allah pada masa akan datang insya-Allah. Ada apa-apa soalan?